Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Okay, so ni kat sini ni soalan test 1 yang SEM lepas lah ni. Okay, so hari ni saya nak ajar macam mana nak detect soalan tu soalan topik mana. Okay. So nanti nak dapatkan jawapan ni jawapan ni jawapan dia. Okay. So nak dapatkan jawapan dia ni korang kira. Okay. Okay, so soalan yang pertama. So Dayana save 8,300 in an account that offer 3.6% simple interest. So kat sini ni dah bagi tahu simple interest. So clue yang pertama. So simple interest ni, so maksudnya dia boleh jadi topik dalam simple interest. Dan lagi satu promissory note. Okey. So sebab promissory note pun pakai simple interest. Nanti ada lagi satu kalau tak silap installment purchase. So yang tu korang tak belajar lagi. Installment purchase ke? Ya kot. Okay. So nanti dalam tu pun ada perkataan simple interest. Tapi korang tak belajar lagi. Okay. Okay. So lepas tu macam mana nak detect sama ada dia simple interest ataupun promissory note? So baca lagi. Ada tak jumpa perkataan promissory note ataupun perkataan notes? Okay. So kalau tak ada, so maksudnya dia adalah topik simple interest. Okay. So ni tadi sambung 3.6% simple interest for 150 days. Find the accumulated amount using ordinary simple interest. Okay, so tak ada jumpa perkataan promissory note ataupun perkataan note. So maksudnya dia adalah topik simple interest. Okay. So topik simple interest kena tahulah apa yang kita ada. So kita ada S sama dengan P 1 tambah RT dan I equal to PRT ataupun I sama dengan S tolak P. Okay. So kita ada 3 formula ni dan ada lagi satu. Dalam simple interest kita ada exact time. Okay. So cara kita nak kira nak tukar untuk T ni. Okay. So T sentiasa dalam tahun. Okay. So T is always in years. Okay. So T sentiasa dalam tahun unit dia. So kalau dia beri dalam bulan, kita kena convert bahagikan dengan 12. Kalau dalam minggu, kena bahagikan dengan 52 hari. 52 minggu untuk convert, untuk tukar kepada tahun. So kalau hari, so kita kena pakai 4 konsep ni. Sebab T dia bagi 150 hari. So kena pakai 4 konsep ni. So exact time, lagi satu approximate time. So ni nak kira bilangan hari lah. So kalau exact time ni apa? So dia pakaikan, dia guna jumlah bilangan hari yang betul lah dalam tiap-tiap bulan. 30, 31, 28. Approximate time ni dia approximate. So dia anggap setiap bulan 30 hari. Okay. So tapi ni dia dah bagi 150 hari lah. So tak payahlah korang nak kira berapa hari. Okay. So ni dah tak, untuk soalan ni tak perlu tengok ni lah. Cuma yang lagi dua iaitu exact simple interest. Okay, so exact simple interest ni kita nak convert hari kepada tahun, kita bahagikan dengan 355 ataupun 366. Okay. So ni tahun, bergantunglah pada tahun lompat. Okay. Kalau tahun lompat 366, kalau bukan tahun lompat 365. Okay. And then ordinary simple interest. Okay, so ordinary simple interest ni kita bahagikan dengan 360. Okay. Okay, so 365 atau 366 bukan 365 bahagi 366. 365 atau 366. Okay. So ni ordinary simple interest. So kita bahagikan 360. So maksudnya untuk soalan A ni T dia kita kena buat 150 bahagikan dengan 360 lah, sebab dia ordinary simple interest. Okay. So tu adalah T dia. Okay. So saya back dulu.
Ke boleh padam. Boleh ke padam. Okay, boleh padam. Okay, so saya padam dulu. Okay, so untuk soalan ni apa yang dia nak? Okay, so find the accumulated amount. So accumulated amount ni nilai yang terkumpul. So yang ni simpan 8,300. So maksudnya pada awal pelaburan lah. Okay, masukkan duit 8,300. Lepas tu duit tu nanti beranak. Dan jumlah yang terkumpul selepas duit tu beranak. Tu yang kita kena cari jumlah yang terkumpul. So maksudnya S lah accumulated amount ni. Kalau saya cari I, amount of interest. Okay. Ataupun how much interest. Okay. How much interest she will get. Macam tu ke. Okay. Okay. So yang ni P. So cari S. S sama dengan. Okay, so S sama dengan P dia iaitu 8,300. 1 tambah RT. So RT 3.6%. So jangan tulis ni 3.6%. Ada ni yang tulis 3.6%. Tulis convert kepada decimal 0.036. Okay. Lepas tu darabkan dengan T. T dia tadi 150 bahagi 360. Okay. Okay, so 150 bagi 360. Okay. So kalau dah boleh kecilkan. Okay, kalau dapat nombor contoh lah, kalau korang dapat nombor puluhan 0.333333 tak berhenti ni dalam kalkulator, panjang sangat. So better ambil nombor pecahan 0.33333 ni kata silap 1/3. So ambil 1/3. Okay. So kalau korang tekan dapat nombor puluhan 0.25, ambil lah 0.25. Okay. So macam ni baik ambil 1/3. So kalau nombor perpuluhan tu panjang sangat, ambil pecahan. Okay. Okay, so untuk yang ni dah masuk dalam formula, kira lah S dia, nanti dapat lah yang tu. Okay. Okay, so pastikan buat soalan tu P dia betul, R dia betul, T dia betul. Okay, so biasanya P dengan S ni lah. Okay. So kalau P masukkan dekat P, kalau S masukkan dekat S. Jangan P pergi masuk dekat S. Okay. So tu salah lah nanti. Okay. Okay, so masuk dekat. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya B. Ashikin invest 10,000. Okay, so dia invest 10,000. So maksudnya mula-mula tu dia laburkan 10,000. So 10,000 tu tu maksudnya dia nilai P. Okay, so sebelum tu di tag topik apa ni. Okay, so in an investment scheme on 10 October 2020, and the investment offer a simple interest rate of 4.5%. So simple interest rate. Okay, so antara dua lah, simple interest atau promissory note. So tengok ada tak perkataan promissory note ataupun perkataan note. Okay. So by using approximate time and exact time simple interest. Okay, lagi satu ni dah approximate time and exact time simple interest. Okay. So find the total interest received on. So tak ada perkataan promissory note. So maksudnya dia topik simple interest. So simple interest 3 formula ni lah. Okay. Okay, so cari ini nilai P. So find the total interest. Dia nak cari I. So nak cari I, boleh pakai I sama dengan PRT. So P ada kat sini, P ada. R ada 4.5%. Dia ada. T, so T kita boleh kira 10 Oktober sampai 11 Disember. Okay. Kira 10 Oktober sampai 11 Disember. Lepas tu T. So dia nak apa ni? Guna approximate time. So bila approximate time untuk Oktober, so 1 bulan 30 hari lah untuk approximate time. So approximate time 1 bulan 30 hari. So maksudnya daripada 10 Oktober sampai 30 Oktober adalah 20 hari. Dan lepas Oktober, November. So November 30 hari. Dan Disember, Disember dia sampai 11 Disember lah. 11 hari je lah. So kenapa 11 hari? So daripada kira lah 1 Disember, 2 Disember, 3 Disember, 4 Disember sampai 11 Disember. Okay. So 11 hari. Okay. Ikutlah timeline.
timeline. So daripada 10 Oktober ni ada ni yang tak reti nak kira hari ni. Okay, so 10 Oktober, lepas tu 11 Oktober, 12 Oktober, 13 Oktober, 10 sampai 11 Oktober satu hari, 11 Oktober sampai 12 Oktober lagi satu hari. So, sebab tu dalam untuk Oktober ni sampai 30 Oktober kita tolak 30 tolak 10, sebab 10 ni tak kira. Kalau yang Disember ni sampai 30 November, lepas tu 1 Disember. So sini ni kita dah kira satu hari, 30 sampai 1. So dia continuation. Sebab tu dah Disember kita ambil 11 je. So yang awal ni kita tolak. Kalau tak mahir, pergi buka kalender tu, korang kira satu hari daripada tarikh ni sampai tarikh ni berapa hari, macam tu. Okay. Latih. Okay, so ni total dia adalah 61 hari. So T dia dah ada 61 hari. Okay, so T dia 61 hari bahagikan dengan, dia nak pakai exact simple interest. So kalau exact simple interest tahun 2020 366 hari. Okay. So macam nak tahu tahun lompat ke tak, bahagilah 2020 tu bagi dengan 4. Dapat tepat nombor bulat, dia tahun lompat lah. Macam 20 bahagikan dengan 4. So dia akan dapat 505. So dia tak ada baki, tak ada point. So dia tahun lompat. Kalau ada baki, ada point tu, dia bukan tahun lompat. Okay. So semua dah ada, masukkan, dapat 75 ni. Okay. So C, a loan of 700 will become 733. So daripada 700 ni jadi 733.75. So maksudnya nilai P, nilai S. So sebelum tu cari dulu topik apa ni. So after a certain period of time, if the interest charge is simple interest rate of 5.5% per annum. So ni ayat ni salah ni. Okay, so tak dibetulkan dari tu. Okay, so if the interest charge is simple interest rate of 5.5% per annum, so find the number of days using bankers rule. Okay, so dah ada simple interest. Okay, lepas tu kita tak ada jumpa perkataan promissory note. So maksud dia topik simple interest lah. So antara 3 formula ni. Okay, so soalan nak apa? Find the numbers of day. So nak bilangan hari dia lah. So maksud dia T dia tak ada. So masukkan dulu S, sebab kita ada S dengan P. Okay, so kita ada S dengan P. So kita pakai yang pertama ni. So 733.75 dengan 700. 1 tambah R dia kita 0.055 T. T. Okay. Sini 1 tambah 0.055 T. Jangan bagi tambahkan 1 tambah 0.055. Sebab sini ada T. Yang sini tak ada T. Dia berbeza. Okay, so 2 sebutan yang berbeza. So korang tak boleh nak tambah. Jangan ditambahkan. So apa yang korang boleh buat kat sini, pindah. So pindah yang ni dulu 700. So 700 pindah sebelah. Lepas tu pindah lagi yang lain sampai dapat T. So T ni nanti dapat dalam perpuluhan 0 point something nanti. So ni dalam yes. So dapat T dalam perpuluhan, darabkan dengan 360. Sebab bankers rule. Okay, so bankers rule kan T dia sama dengan berapa hari bahagikan dengan 360. Okay. Daripada tahun nak tukar kepada hari, kita kena darabkan dengan 360. Okay, so ni habis selesai untuk yang pertama. Okay, so kita pergi ke soalan yang kedua. Okay, so soalan yang kedua. So on 4 January 2020, Fahmi receive a promissory note. Okay, so dah nampak ni promissory note. So masa ada topik promissory note lah. Tapi promissory note ni ada dua lah, sama ada promissory note ataupun discounting promissory note. Okay, so baca dulu ayat. Okay, so promissory note
kita dah ada promissory note. Okay, clue yang pertama, with a face value amount 2,400. So dengan nilai muka dia 2,400. So the note is due in 160 days. So the maturity value was 2,448. So after holding the note for 90 days, Fahmi was discounted the note at discount rate. So discount rate at bank. Okay, so ni promissory note, ni bawah ni bank discount. Okay, so discounted rate, discount at a bank. So ni bank discount lah ni. So maksudnya promissory note dengan bank discount. So maksudnya dia ni adalah discounting from note. Okay, so dia nak find the maturity date. So maturity date kena kira lah 4 Januari tambahkan dengan 160 hari. So kira buat table ni. Jangan buat 4 Januari tambah 160 hari dapat ni. Okay, so buat jalan kira dia. Kalau awak buat macam tu, so boleh jadi awak tiru kawan awak. Okay? So buat table. So Januari, so 4 Januari sampai hujung Januari, berapa hari? So ni pakai exact time. Kalau kita tahu apa-apa pakai Bankers Rule. So Bankers Rule kita kena kira exact time bahagikan dengan ordinary simple interest. Okay, so exact time bahagikan dengan 360. Okay, so Januari 31 tolak 4 tu 2, 3, 4, 27. So 27. Okay, so kalau tak nak cari balance, pergi procedure Januari, February, and then March, April. APR. Okay, so February 29 sebab tahun lompat 2020. Dan March 31, April 30. Okay. So kira dulu berapa ni? 27, 29. 27 tambah 29. 3, 3, 6, 9, 11. 117. So 117, 160 tolak 117 ada lagi 43 hari. Okay. So ada lagi lebih daripada sebulan. So ambil lagi Mei. Okay, so Mei tambah lagi bulan iaitu 31. Okay, so ni total ni 21 tambah 21 pula. 27 tambah 29 tambah 31 tambah 30 tambah 31. So 148 hari. Okay. So 148. Dia nak tempoh masa dia 160. Okay, so 160 tolak 140. Kita ada lagi lebih 12 hari. So maksudnya Jun kita ambil 12 hari lah. So 12 Jun lah. Okay. Okay, so saya dah kirakan yang ni. Okay, so kira. And then number 2, calculate the interest rate charge. So interest rate charge ni R lah. Okay. So ni discount rate dah ada. Okay, so kalau dalam discounting promissory note ni kita ada R dengan D. Okay, discount rate dengan simple interest rate. So yang ni dia nak R. Okay. Okay, so macam mana dalam promissory note apa yang diberi? Dia ada face value 2,400. So ni P. Okay. And then maturity value ni adalah S. Nilai matang. So nilai matang ni dekat masa hadapan lah. So ni adalah S. P dah ada. Tempoh hari pun dah ada. R je tak ada. So kalau ada S dengan P, so kita pakai formula S sama dengan P1 tambah RT. Okay, so S dia 2448 sama dengan P dia 2400. 1 tambah R dia, R kena cari, T dia 160 bahagi dengan 360. Okay. Okay, so T ni tempoh masa untuk promissory note tu lah. Sebab kita pakai SP. SP ni untuk promissory note. Kita tak masuk lagi dalam discounting ni. Okay. Okay, nanti dapat perpuluhan kat sini. Jangan bagi tambahkan dengan 1. Sebab yang sebelah sini kita ada R. Ni tak ada R. Okay, so pindah-pindah. Nanti dapat 4.5%. Okay, lepas tu kita nak proceed H. So proceed ni kira H equal to S 1 minus DT. So S kita ada
2448. 2448. D dia kita ada 0.075 T je tak ada. So nak cari T, carilah. So ni note, promissory note. Dalam video sebelum ni yang saya bagi, saya ada lukis-lukis benda-benda macam ni. Okay, so promissory note ni face value dia 2,400. So Fahmi tu terima promissory note, dia terima kat sini. Okay, so tempoh matang dia selama 160 hari. 160 hari. So dapatlah, dah matang nanti dia akan dapat 2,448. Okay, kalau matang. Okay, so sini 4 Januari. Okay, so dia kata after holding. Ni Fahmi terima. Lepas tu dia pegang note ni. Dia pegang note. Dalam tempoh masa ni, dia pegang 90 hari. Okay. So kat sini, after holding the note for 90 days. Selepas pegang note tu 90 hari, Fahmi discountkan note tu dekat bank dengan discount rate sebanyak 7.5%. So, maksud dia pegang 90 hari kat sini ni. Ni dia terima. So, masa dia terima ni maksudnya kat tangan dia dah. So, kat tangan dia, so dia pegang 90 hari. So, 90 hari dia pergi diskaun kan. So, maksudnya sini lah tempoh masa dia punya bank discount. So, berapa tempoh masa dia? Daripada sampai ujung ni 160. So, kat sini dia pegang 90 hari. So, ada baki dia kat sini berapa? 70 hari. Okay. So, ni yang korang banyak salah ni. Dalam soalan dekat GC tu ada saya bagi tu. Okay. So, korang banyak salah. Saya bagi tempoh masa kat sini. So, bila korang nak kira pasal bank discount, korang pakai tempoh masa ni. Salah. Okay. So, tempoh masa untuk bank discount dekat sini. Sini. 70 hari. Nanti masukkanlah formula dia. D dia dah ada. T dia 70 bahagikan dengan 360. So, nanti dapat ni. Okay. Nanti korang kira lah. Saya malas nak kira. Apa nanti lama video ni. Korang pun nanti bosan tengok lama-lama. Okay, so untuk ni, Farhan took a loan from a bank at an interest rate of 4.5% compounded monthly. So, bila compounded ni, ada dua je. Compounded ni dia boleh jatuh topik dekat compound interest dengan annuity. So, annuity pun pakai compounded. Okay. So, antara dua tu. So, kalau nak detect kalau dia annuity, so dia akan ada clue dia lah, periodic payment tu, bayaran berkala. Okay. Monthly payment, deposit every month. Okay. Maksudnya bayaran yang berjadual. Okay. So tengok kat sini ada tak ayat-ayat yang menunjukkan perkataan clue pasal bayaran berjadual. Okay. So yang atas ni dah cerita tak ada. Dia ada compounded monthly je. So maksudnya clue pertama sama ada interest ataupun annuity. Okay, after 416 weeks, the accumulated amount to be paid is 14,323 and 65. Selepas 416, jumlah yang terkumpul yang perlu dibayar adalah 14,323. So jumlah yang terkumpul ni maksudnya jumlah yang dipinjam termasuk dengan interest. Okay. So, soalan yang pertama, find the original amount of the loan that Farhan took from the bank. Yang kedua, calculate the amount of interest that being charged by the bank to Farhan. Okay, so, soalan yang pertama dia nak cari jumlah pinjaman asal dia berapa. Okay. Yang kedua ni dia cari jumlah interest yang dikenakan kepada Farhan. So, dia tak ada pun perkataan yang menunjukkan pasal bayaran berjadual. Okay, periodic payment. Okay, so kalau ada, mungkin dia akan tanya find the monthly payment. Okay, so bayaran bulanan. Okay, ataupun dia bagi tahu Farhan pay every month. Okay, ataupun Farhan
deposit every month. Okay, so itu dah menunjukkan bayaran berjadual. Tak ada. So bila tak ada, so maksudnya compound interest lah. Soalan dalam compound interest. Dan saya pun dah bagi tahu dah topik yang masuk topik compound interest, annuity tak ada. So maksudnya ini soalan compound interest lah. So compound interest kita ada dua formula, iaitu S sama dengan P 1 tambah I kuasa N, dan I sama dengan S tolak P, yang mana I ni interest dia bahagikan dengan M. So interest K dia bahagi M, dan N dia adalah M times T. So M ni compounded monthly M dia 12. Dan yang lain-lain lah, kalau compounded weekly berapa M dia, compounded quarterly M dia berapa. Okay, so find the original amount of the loan. So nak original amount tu maksudnya nak P lah ni. Okay, so dia nak P dia tak ada. S dia dah ada sebab ni accumulated amount. Accumulated amount ni S lah. So 14,323.65 sama dengan P 1 tambah dia 0.045 bahagikan dengan 12. Okay, M dia 12. N dia M darab T. Okay, so T kita tak ada. Dia bagi kat sini after 416 minggu. Okay, so T kena dalam tahun. So tempoh masa yang diberi 416 minggu. So kena tukar kepada tahun. So 416 minggu bahagikan dengan 52. Okay, 52, 82, 16, 1. Okay. So ni 8 tahun. Okay, so 8 tahun. So dapat 8 tahun, 8 kali dengan 12 iaitu 96. Lepas tu pindah-pindahkan lah. So P sama dengan 14,323.65 bahagikan dengan 1 tambah 0.04 bahagi 12 kuasa 96. Okay, nanti tekan ni, kira ni dulu berapa. Lepas tu ambil atas ni bahagi calculator, ambil atas ni bahagi pakai ANS. Okay, so dalam calculator tu ada butang ANS, ANS, answer. So maksudnya dia akan ambil jawapan yang sini ni. Okay, so tapi ikutlah terpulang pada korang, ikutlah cara korang tekan calculator tu. Saya tak nak tunjuk. So calculator tu korang punya keselesaan lah nak tekan macam mana. Kalau nak ambil perpuluhan dulu bawah ni pun ambil lah. Tapi ambil semua je lah, senang. Ambil semua dalam kalkulator tu. Nanti dapatlah jawapan dia tepat. Ambil semua perpuluhan. Kalau dia bagi panjang tu, ambil je semua. Tak ada masalah. Tulis je. Okay, and then number tu calculate the amount of interest. So dia nak I lah. So I ada satu je lah formula. I sama dengan S tolak P. So nanti ada S dia kita dah ada. P pun nanti kita dapatlah I dia. Okay, so soalan B. He invested 7,500 in a fund that offer 10% interest rate compounded semi-annually. Okay, so compounded semi-annually. After 6 years, the interest has reduced to 7% compounded weekly. So maksudnya ni ada dalam compound interest tu ada yang kes 1, kes 2 tu. Okay, so ni kes yang interest rate dia berubah for the rest of the period. Okay, so ni saya tak bagi tahu dia annuity sebab interest rate berubah ni. Interest rate kes yang dalam kes-kes ni biasanya dalam compound interest lah. Annuity ni tak ada lah dia nak tanya sangat. Okay. Lagi satu pun korang try lah detect ada tak bayaran, clue-clue mengenai bayaran berjadual. Tak ada kan. So kalau tak ada, compound interest lah. So SOP dia gitu je. Tengok compounded, interest dia compounded. Lepas tu tengok ada bayaran berjadual ke tak. Kalau tak ada bayaran, pasal clue-clue pasal bayaran berjadual, so compound interest. Kalau ada, dia annuity. Itu je SOP dia. Okay, so kat sini sekiranya kes ni macam ni lah, bahagikan kepada 2 lah.
Okay. So after 6 years, so Dolly kat sini invest 7,500. Dia masukkan 7,500. Pop, dia masuk dalam account. Okay, dalam masa 6 tahun, interest dia 10%. Compounded semi-annually, M dia 2. Okay. So after 6 years, so masa dia buat pelaburan tu, interest dia 10%, compounded semi-annually. Tahap-tahap dia buat interest dalam tempoh masa 6 tahun, tiba-tiba interest dia berubah. So lepas 6 tahun ni dia berubah, compounded weekly pula. Okay. So 7%, M dia weekly 52 lah. Okay. So for the rest of the period, so pas 6 tahun dia berubah yang ni. So find the future value after 10 years. Dia nak dalam tempoh masa 10 years daripada permulaan pelaburan dia. So daripada sini sampai hujung 10 tahun. So sini 6 tahun. So maksud baki sini kita ada lagi 4 tahun. Okay. So yang 7,500 ni cari dulu sampai sini. So nanti sampai sini dapat dia punya S. S tu kita pakai dia sebagai P untuk cari S lagi satu dekat sini. So, cari S1 sini, S2. So S yang pertama 7,500, 1 tambah I dia 0.1 bahagi 2, M dia N darab T. M darab T kuasa M darab T. So tak, tempoh masa 6 tahun. Ni semi-annually 2. So 6 darab 2, 12. Okay, dapatlah jawapan dia nanti ni berapa. So dapat dekat sini berapa, satu ni sebagai P untuk yang 4 tahun. So cari S2. So S2, masukkan yang ni dekat P. Apa benda ni nanti korang kira. Lepas tu 1 tambah interest dia berapa, 0.07 bahagikan dengan 52. So kuasa dia 52 kali 4, berapalah sini. Nanti korang tulislah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Korang kira nanti. Okay, so soalan lebih kurang macam ni lah. Cuma tak tentulah, kadang soalan 3 ni dah ada sebiji je. Tak ada anak-anak, kadang ada anak-anak. Tak tentulah. Okay, so tak tentu. Okay, so soalan tak, cuma dia ikut topik lah. Soalan 1 tu apa benda, soalan 2 topik apa, soalan 3 topik apa, gitu je. Okay. Boleh jadi soalan 1 dia ada A dengan B je. Dia tak ada tak ada satu Roman, 2 Roman ni tak ada. Boleh jadi gitu. Okay. Okay, so setakat itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan good luck untuk test.